Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kita pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ceria selalu, kemudian sentiasa bersemangat dan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. InsyaAllah seperti biasa pada pagi yang berbahagia ni kita mulakan dengan Asma'un Nabi, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz Asrin ada bersama kita ya. Okay. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Okey, Ustaz Hasni kalau ada bersama kita, tolong request masuk. Boleh kita berbual pagi ni, insyaAllah. Ustaz Hasni. Okey, sambung kita sawak kita ya. Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khadimul Rusul Khadimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin المصطفى حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جبر أبو قاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفى شافع صالح مصلح مهيمن صديق مصديق صدقون سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغرور المحجلين خليل الرحمن برر مبر وجيه نصح نصح وكيل متواكل كفيل شفيق مكيم سنة مقدس روح القدس روح الحقي روح القسطي كافين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب القرآن صاحب البيان فصح لسان مطار جناني رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز
العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, dan kepada seluruh nurtizen semua. Biasa orang panggil netizen. Bulan Ramadan ini biar baik sikit lah, nampak Nurtizen sekalian. Jadi mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Okey, apa tajuk kita pagi ni? Tajuk kita pagi ni adalah mengenai dua tabiat dan kebiasaan kita. Apa dia? Pertama, kita akan kongsikan dan ceritakan mengenai ketawa menurut Islam, dan yang keduanya adalah menangis menurut Islam. Jadi ketawa dan menangis ni adalah dua benda yang bersulaman dalam hidup kita. Dua benda yang bersulaman dalam hidup kita. Ada yang ketawa, kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita menangis, tapi kita nak tengok apakah konsep ketawa dan menangis menurut Islam. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin-musliman yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, kita pergi terus pada ketawa. Okey. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketawa ni memang untuk manusia je. Ketawa ni untuk manusia je. Dan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala jadikan ketawa ni untuk manusia? Untuk manusia mendapat kebahagiaan. Itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia dia terapi, kan? Untuk terapi bagi jiwa kita. Sebab itu kalau dalam sudut neuroscience pun, kalau dia kata orang ketawa, kan, kalau orang ketawa dia akan keluar satu endorfin, dia terpanggil. Endorfin ni maknanya akan memberikan orang tu tenang, maknanya orang tu lebih ceria, muka pun lebih manis. Sebab tu kalau kan ada orang cakap kalau ketawa tu kalau ketawa tu menyebabkan kita nampak lebih muda, kan. Maksudnya kita tengok ketawa. Allah Subhanahu wa taala jadikan ketawa tu memang untuk manusia. Allah tak jadikan kepada makhluk-makhluk lain. Siapa antara kita pernah dengar dan pernah tengok kucing ketawa? Pernah dengar tak? Pernah tahu? Kucing tu tengok kita, kan. Miau 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 miau. Ada tak siapa pernah tengok? Kecuali kartun dan TV lah. Kartun dan TV, Tom and Jerry tak termasuk. Ini kena maknanya dalam kehidupan kita. Pernah tengok ke kambing ketawa? Kambing ketawa. Pernah tengok? Siapa pernah tengok? Siapa pernah tengok, kan? Kambing tu tengah macam ini, kan. Dia tengok kita, dia Ada siapa pernah tengok? Tak ada, kan? Siapa pernah tengok, tolong beritahu saya. Mungkin saya boleh interview kambing tu, kan. Macam mana kau boleh ketawa, kan? Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang jadikan ketawa ni untuk manusia. Dan adalah tujuan dia untuk manusia itu mendapat kebahagiaan. Dan benda ni bukan saja ahli psikologi pun membuktikan demikian. Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Al-Quran, menggambarkan kebahagiaan dan ketenangan ahli syurga itu dengan mereka ketawa. Allah Subhanahu wa taala sebut dahikatum mustabsyirah. Maknanya ahli syurga ni dahikatum mustabsyirah. Dia ketawa dan juga ceria. Ahli syurga tu maknanya ketawa dan juga ceria. Jadi maknanya kalau kita Allah jadikan memang untuk manusia, tidak pada makhluk-makhluk yang lain, untuk manusia saja. Okey, jadi bila kita faham konsep itu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketawa untuk manusia, mana ketawa tu tak salah. Ketawa tu tidak salah. Cuma kita kena tahu, kalau kita nak ketawa, ketawalah, tapi jaga 3 perkara. Jaga 3 perkara. Jaga 3 perkara. Okey? Apa dia? Yang pertamanya, kalau kita nak ketawa, kita kena jaga sumber ketawa.
daripada mana sumber ketawa tu. Daripada mana sumber ketawa. Kalau anda kata ketawa kita tu sumbernya daripada benda-benda maksiat, tak boleh. Sumber ketawa kita daripada menghina orang, sumber ketawa daripada mengumpat, sumber ketawa daripada cerita keaiban-keaiban orang, tak boleh. So maksudnya ketawalah, sebab memang Allah SWT jadikan ketawa untuk manusia. Tapi apa dia jaga 3 perkara. Pertama, sumber ketawa. Sumber ketawa kena jaga, kena hati-hati lah. Jangan ketawa tu dan kita berbual, kau tahu tak, tengok tu imam tu kan, dia tu kan gigi dia tanggal semalam kan. Maknanya mengumpat orang, maknanya menceritakan keaiban orang. Maksudnya sumber ketawa. Okey, kalau cerita-cerita lawak, sebenarnya cerita-cerita gurauan tak ada masalah. Jangan gurauan-gurauan tu benda yang mendatangkan nafsu syahwat, tak boleh. Mengaibkan orang tak boleh, kan? So maksudnya kita boleh, maknanya boleh ketawa, tak ada masalah. Cerita-cerita iktibar boleh ketawa, kan? Okey. Itu pertamanya. Okey. Kemudian yang keduanya, dalam bab ketawa ni, Allah SWT ajarkan ketawa untuk manusia, kan? Cuma ada 3 benda kita kena jaga. Yang keduanya, kita kena jaga apa? Iaitu cara kita ketawa. Cara ketawa, cara ketawa kena jaga. Ada orang kadang-kadang mengumpat Tok Imam, kan? Mengumpat orang. Kadang-kadang mengumpat tu dengan suara. Kau tahu tak. Kepo, kan? Kadang-kadang dengan memek muka. Okey. So jadi maknanya yang keduanya cara ketawa. Okey, cara ketawa. Nabi SAW ketawa, dan pernah satu kali Nabi nampak gigi garam Nabi. Maknanya besar juga Nabi ketawa, jadi maknanya cara ketawa manusia ni cara, kalau adab dia maknanya janganlah sampai mengilai macam tak boleh. Maknanya adab bukan tak boleh, bukan dosa, maknanya adab dia. Jadi maknanya cara ketawa dengan tutup agak mulut, kan, tutup mulut, maknanya beradab sikit lah, kan. Ayu sangatlah tu, kan. Tapi maknanya tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita gelak tu sampai macam mengilai, kan. Itu yang keduanya, cara kita nak ketawa, jaga ketawa. Dan yang ketiganya, ketawalah kita, tapi jaga 3 perkara. Yang ketiganya apa? Iaitu hasil ketawa. Natijah ataupun hasil ketawa. Hasil ketawa, jangan sampai dengan ketawa menyebabkan pecah ukhuwah. Ada orang kadang ketawakan laki dia, kan. Ketawakan laki dia, maknanya sampai terasa laki tu, kan. Aduh, kan, maknanya digelakkan. Maknanya jangan sampai orang kecil hati, jangan sampai orang merasa terhina, jangan ketawa tu menyebabkan sampai orang pecah ukhuwah, orang rasa terejek. Itu, kan. Jadi maknanya kita nak ketawalah. Tapi 3 benda jaga. 3 benda jaga iaitu pertama iaitu sumber ketawa, yang kedua cara ketawa, dan yang ketiga adalah maksudnya hasil ketawa. Habis kan ustaz, ada seorang ustaz katakan, maknanya, kau jangan ketawa banyak, nanti maknanya gelap hati. Gelap hati. Antaranya ada juga ulama-ulama sebut pada demikian. Sebab apa? Ketika zaman Baghdad ni adalah zaman mewah, orang mewah. Jadi orang ketawa sehingga lalai-lalai. Dia ketawa tu lepak, cerita kosong-kosong, lalai-lalai. Ini sampai disebut sebagai banyak ketawa menggelapkan hati. Sampai akhirnya kita rasa macam, sebab apa tahu? Sebab ada orang pernah tanya saya, kan? Dia belajar kat masjid banyak, dia kata pasal ketawa dan sebagainya. Akhirnya dia kata, apa ustaz? Saya nak tanya ustaz satu soalan, ustaz. Saya lama terbuku lah, ustaz. Saya kata kenapa? Dia kata, ustaz, kenapa ustaz larang untuk kita ketawa, ustaz? Kan? Dia kata ketawa tu gelap hati. Apakah Islam agama murung, ustaz? Maknanya mesti serius, murung. Sebab itu saya suka nak kongsikan benda ni. Maknanya zaman Baghdad dulu, zaman Baghdad, yang sampai Imam Ghazali ataupun ulama waktu dia, mana ketawa itu boleh menggelak hati. Ketika itu orang tengah mewah. Boleh bayangkan macam katakan macam satu grup orang yang mewah-mewah, dengan mungkin makan pun tak jaga, halal haram dia, kemudian dia ketawa dengan mengejek orang tu, kata sumber ketawa dengan menghina-hina orang, kan, mana memperlekehkan orang, kan. Jadikan sumber ketawa itu memperlekeh-lekehkan, dan hasil ketawa, maksudnya ketawakan orang, ketawakan waktu tu pekerja-pekerja atau khadam-khadam dia diketawakan. Itu sampai kata ketawa
ketawa menggelapkan hati. Jenis ketawa yang macam mana? Tapi kalau kita ketawa, selaku kemanusiaan kita ketawa, tak ada masalah. Dan ketawa tu memang Allah jadikan untuk manusia. Dan sebagai manusia untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebab tu kalau orang maknanya ketawa tu kan dari sudut makna scientific kajian pun maksudnya mengeluarkan endorfin, maknanya satu hormon yang menyebabkan kita bahagia, ceria dan sebagainya. Ada satu doktor, nama doktor ni Dr. Shugio Haruyama. Shugio Haruyama ni dia buat kajian mengenai the miracle of endorphin. Endorfin, mana endorfin? Kalau anda kata kita ceria, kita tenang, walaupun maknanya akan keluar endorfin tu, dikaji the miracle of endorphin. Jadi maknanya dia kata bagi dia kajian dia, sakit terbaik adalah diri sendiri ubat, diri sendiri yang mengeluarkan hormon-hormon. Itu yang paling bagus. Sebab tu dia kata dia ambil beberapa orang yang ada kanser, dia ajak bermeditasi. Sebab dia orang Jepun bukan Islam, ajak bermeditasi lah. Macam kita kan berdoa, semayang tu sendiri maknanya memberi ketenangan dan mengeluarkan endorfin tu. Maknanya dia ajak meditasi. Apabila banyak endorfin tu keluar, akhirnya mengubat. Sebab tu kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang kita tak boleh tension tau. Ada penyakit menyebabkan kita kena tenang-tenang, jangan gaduh-gaduh, jangan marah-marah. Dan kalau anda kata kita ketawa dengan ikhlas, maknanya dengan ceria, maknanya ajak keluarga kita bersama-sama bergurau, tak boleh ceria, bergaduh je, cekau je kan. Maknanya keluarga pun bahagia. Dan benda ni Allah SWT sebut dalam Quran, ciri-ciri ahli syurga tu adalah dahikatum mustabsyirah. Ketawa dia dan ceria dia. Kan bagus kan, isteri ketawa, isteri buat lawak, suami ketawa, suami buat lawak, isteri ketawa. Taklah isteri buat lawak, suami kata, awak dah kenapa? Awak dah kenapa? ataupun suami buat lawak, isteri kata, lawak sangat lah tu. Maknanya isteri sindir-sindir. Taklah macam tu. Maksudnya taklah keadaan macam gitu. Dia katakan mana anak-anak makan boleh sama-sama ceria dan apa semua. Kan itu yang disebut sebagai, dalam Quran Allah sebut ahli syurga dahikatum mustabsyirah. Ketawa dia, ceria bersama-sama dia. Dan memang itulah Allah jadikan ketawa itu memang kebahagiaan untuk manusia tu. So jadi maknanya ketawa yang macam mana yang menyebabkan orang tu gelap hati? Dia tak jaga 3 benda. Dia tak jaga sumber ketawa, cara ketawa dan hasil ketawa. Dia tak jaga benda ni, itu ketawa boleh menggelapkan hati. Tapi sebagai kemanusiaan, ketawalah, kan? Senyumlah, cerialah. Untuk apa hidup ni? Untuk murung, untuk sedih, untuk apa? Cerialah, kan? Umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sitin wa sabi'in, average dia 60 ke 70 tahun. Umur umat Muhammad average dia 60 ke 70 tahun. Umur Muhammad maksudnya tak panjang ni dibandingkan dengan umur umat terdahulu. Jangan bandingkan umur kucing. Umur kucing, umur nyamuk, dia tak tahan seminggu matilah dia kan. Maksudnya antara manusia-manusia ni, maknanya dibandingkan umur umat terdahulu. Ialah umur umat Nabi Nuh AS 1000 tahun, 1500 tahun. Memanglah kan. Maksudnya memanglah panjang kan. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, jangan bazirkan masa kita, jangan bazirkan umur kita dengan benda-benda kesedihan. Sedih ubat. Sebagai manusia kita sedih, kan? Tapi ubat, jangan tak ubat. Nabi SAW juga pernah sedih sampai ketika kematian Sayyidatina Khadijah dan juga pakciknya Abu Talib. Tapi kan Nabi ubat kesedihan. Maksudnya masa itu umur kita, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, jangan habiskan masa kita untuk benda sedih. Jangan bahagiakan hidup kita. Di manakah terletaknya kebahagiaan? Siapakah, nak tahu tak, orang yang paling boleh membuatkan kita ceria dan bahagia? Tahu tak siapa dia? Orang itu adalah anda semua pergi cermin, tengok cermin, itulah orangnya. Orang yang boleh membuatkan kita bahagia, diri kita sendiri. So jadi kenapa kadang-kadang kita tak bahagia? Sebab kita masuk ke dunia orang lain. Orang lain buat kita sakit hati, kita layan benda itu. Tapi orang lain buat kita sakit hati, kita alah maafkanlah. Jadi kita jadi chill man. Chill man. Maksudnya kan tenang jadinya kan. Kenapa nak masukkan sampah-sampah otak kita tu?
Kenapa nak masukkan kesedihan-kesedihan ke otak kita tu, kan? Maksudnya maafkan orang, kan? Move on, maknanya kemudian doakan orang lain, kan? Maafkan diri sendiri, maafkan diri sendiri, kan lebih ceria lagi. So jangan bazirkan umur kita dengan benda-benda kesedihan. Sewaktu manusia ada sedih, tapi sewaktu manusia ada sedih, ubat. So maksudnya kitalah yang membentuk diri kita ni dan keadaan keliling. Sebenarnya di bawah ayah-ayah saya sekalian, kan, kita tak mampu ubah orang lain, kita mampu ubah diri sendiri, kan? Kita mampu ubah diri kita sendiri. Kalau kita ubah sikit cara kita respon kepada satu benda, orang keliling akan ubah. Orang keliling akan berubah dengan kita. Cuma kadang kita ni banyak sangat masukkan sampah ke otak kita ni. Pemusuhan, tak puas hati, cemburu, kan? Maknanya jadi otak kita ni banyak sampah. Jadi PKP ni buanglah sampah, bersihkan, sama-sama bersihkan rumah, bersihkan otak kita juga, kan? Jangan otak ni ada sampah. Jadi penat, kan? Jadi kita letih lah. Serabut kan, macam store rumah kita lah. Store rumah kita tak kemas, kita masuk pun serabut, kan? Maknanya rumah kita tak kemas, kan masuk serabut. Macam itu otak kita juga. Otak ni kalau banyak sampah, tak disusun, kan serabut, kan? Jadi hidup umat Muhammad tak panjang dibanding umat terdahulu. Dibanding umat terdahulu panjang dah, maknanya panjang, tapi mana dibanding umat terdahulu, so tu jangan bazirkan masa. Please, ibu bapa kakak saya menyerulah, kan? Kalau orang lain suruh apa, saya menyeru untuk bahagiakan diri kita, bahagiakan hidup kita. Jangan biarkan hidup kita tu penuh kesedihan, kan? Kita yang boleh bahagiakan diri kita. Senyumlah, ketawalah, kan? Ketawa dan ikhlas, jangan jaga 3 benda tu. Okey, setakat ni boleh, setakat ni faham, Kalau faham, saya nak teruskan lagi ni. Kalau tak faham, kita boleh balik tidur. Boleh faham, insyaAllah. Okey, so jadi maknanya kalau boleh faham, saya sambung lagi. Okey, persoalannya sekarang pula. Okey, tadi kita cakap, kan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni ada ketawa, dan ketawa tu menjadikan kita bahagia. Jadi ketawalah. Asal jaga 3 benda, Nabi SAW juga bergurau, Nabi pun berketawa juga, Jadi Islam bukan agama murung. Islam bukan agama murung. Islam agama membentuk kebahagiaan. Salah satunya adalah dengan kita ketawa dan kita ceria dengan senyum. Batu Nabi sebut, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Tapi senyuman di hadapan saudara tau, bukan senyum dekat tabung masjid. Ji, lama Ji tengok kat situ. Diamlah, aku tengah sedekah ni. Senyum kat tabung masjid, Bukan senyum kat tabung masjid, Senyum, ceriakan dunia anda. Ceriakan diri anda, ceriakan orang sekeliling anda, ceriakan keluarga kita, kan? Biar kita semua maknanya sentiasa ceria, Senyum maksudnya biar kita ceria. Okey, ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita sambung ni. Okey, Tapi kan Ustaz, kenapa kalau kita jumpa Tok Guru dengan Tok Guru apa semua, kan, muka dia tenang tapi dia tak ketawa, kan? Dia sikit sangat ketawa dia, kan? Dia senyum, muka baik, muka soleh. Kita bukan saja dia tenang tau. Kalau kita ziarah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, kan, bukan saja dia tu tenang, kita tengok dia pun kita jadi tenang. Itu luar biasa, Saya dengan Allah suka ziarah orang alim, orang berilmu, kalau ada, kan. Jadi maknanya kita tengok dia pun tenang. Tapi kan Ustaz, dia tu tak banyak ketawa. Kenapa, kan? Kata ketawa tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan maknanya untuk manusia mendapat kebahagiaan. Tapi kenapa orang alim tu mana jarang ketawa dia, kan? Mana orang alim, kan, dia meraih kita, silakan tenang, senyum, tapi jarang ketawa. Sebab apa? Sebabnya adalah dia telah mendapat kebahagiaan daripada sumber yang lain. Dia telah mendapat kebahagiaan bukan dengan jalan ketawa dah. Kan tadi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya jadikan ketawa tu untuk sumber manusia mendapat kebahagiaan, kan? Tapi orang-orang yang bukan berilmu, dia telah mengawal nafsu dia, dia terdapat mengawal, mengontrol mazmumah diri dia, hatinya sentiasa maknanya memaafkan orang lain, dia mendapat dengan ibadah-ibadah, maksudnya dia mendapat dia buat secara ikhlas. Akhirnya
dia mendapat ketenangan dan kebahagiaan daripada sumber yang lain. Sebab itu ketawa ni dah bawah-bawah dah. Macam kita kan, macam kita orang awam ni, kita perlukan ketawa untuk dapat kebahagiaan, kan? Kita perlukan ketawa untuk dapat kebahagiaan. Tapi mereka telah sampai satu tahap, maksudnya mendapat kebahagiaan daripada sumber yang lain. Mereka mendapat kebahagiaan dengan melihat orang lain bahagia. Mereka mendapat kebahagiaan dengan membantu orang lain. Mereka mendapat kebahagiaan dengan membuat orang lain tersenyum dan ketawa. Mereka mendapat kebahagiaan daripada jalan yang tak sama dengan kita. Sebab itu maksudnya mukanya tenang, mukanya ceria, tapi jarang ketawa. Sebab apa? Sebab dia mendapat kebahagiaan di sumber yang lain. Masya Allah, kan? Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kan, kita tak ada masalah nak ketawa, tak ada masalah, ketawalah. Jaga 3 benda je tadi tu, kan? Dan nanti dan kita apa nama? Kita ada jawapan mengapa orang-orang yang macam satu stage, kan, satu keadaan tu dia kurang ketawa. Tapi senyum, tapi dia kurang ketawa. Sebab dia mendapat kebahagiaan dari sumber yang lain. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Habis bab ketawa. Habis bab ketawa. Kita pergi pula bab menangis. Kita pergi pula bab menangis, kita pergi pula bab menangis. Okey. Allah Subhanahu wa taala kan menjadikan menangis fitrah bagi manusia. Allah jadikan menangis fitrah daripada fitrah manusia. Tajuk apa hari ini? Kita cerita mengenai ketawa dan menangis dalam Islam. Kan? Itu tabiat kita. Macam mana? Jadi at least kita fahamlah kenapa kita ketawa, kenapa kita menangis. Jadi at least kita faham. Sebab ini benda hari-harian kita. Ini benda benda hari-harian kita, kan. Bila kita faham, barulah kita faham kenapa aku menangis, kenapa aku ketawa. Jadi kita faham why, kenapa, apa panduan Islam bagi. Okey. Allah Subhanahu wa taala jadikan menangis juga adalah fitrah bagi manusia dan salah satu manusia untuk mendapat kebahagiaan. Sebab itu ketika seorang manusia lahir, barang pertama yang dibuatnya adalah menangis. Baby lahir, kan, kecil-kecil lahir saja ke dunia, dia akan menangis. Okey? Ada jumpa baby menangis ketawa? Ada jumpa? Saya tak jumpa. Tapi manalah tahu ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, kan. Maknanya nampak baby keluar ketawa. Saya tak pernah jumpa. Tapi saya tak tahulah kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah lebih jauh pengalaman di saya pernah jumpa, kan. Baby lahir dia, yes, berjaya lahir, yes. Kalau baby ketawa lahir-lahir, saya rasa bukan saja doktor, bukan saja nurse lari. Dengan mak ada sekali, dengan mak macam itu pun lari juga. Alamak, pengsan. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan maknanya menangis itu fitrah daripada manusia. Kalau baby nangis, orang dah cakap, "Oi, ini kau lahirkan manusia, kau lahirkan Pontianak kamu ni, kan?" Kita pun tanya-tanya juga. Jadi maksudnya Allah jadikan menangis itu fitrah bagi manusia. Kan? Baby drama kot ketawa dan menangis. Okey. Allah jadikan baby itu dia fitrah kepada manusia. Maknanya menangis tu fitrah pada manusia. Okey. Jadi, kan? Allah SWT jadikan manusia itu menangis, kan? Maknanya fitrah bagi manusia. Jadi manusia tu apa? Kalau dia menangis, melegakan dia. Contoh budak-budak menangis, kan, melegakan dia. Dia lapar, dia menangis, dia bagi sign, bagi tanda pada kita, maknanya pada mak dia lapar, ataupun dia sakit, dia tak boleh cakap, kan. Jadi mana fitrah? Itu fitrah pada manusia. Jadi maknanya apabila berlalu masa, jadi sebenarnya kalau kita tengok, Allah jadikan benda menangis semua fitrah. Kita lahir menangis, kita lapar kita menangis, kan? Sebab bagi sign pada mak. Sakit menangis, kan? Sakit menangis, kan? Dia menangis, apa dah minum susu, kan? Dah semua dah okey, apa ni, kan? Rupanya kembung perut. Kembung perut. Jadi maknanya satu sign, kan? Okey. Satu sign,
Ketawa sampai air mata keluar, tak ada masalah, ketawalah. Kan? Janji jaga 3 benda tu tadi. Gitu benda. Okey. Semaksudnya ketawa, menangis. Jadi kadang-kadang berlalu masa, perasan ataupun tidak. Berlalu masa, perasan ataupun tidak, kita menangis bukan kerana fitrah dah. Berlalu masa kan, manusia menangis tidak kerana fitrah. Manusia menangis kerana dendam, tak puas hati dengan manusia, kerana macam tak dapat sesuatu benda menangis. Maksudnya dia sudah tidak menangis kerana fitrah. Dia menangis kerana benda-benda dah hati yang tak puas hati. Perasan tak kita? Perasan tak kita? Sebab itu kadang-kadang menangis sepatutnya benda fitrah, tapi ada orang yang menangis menjadikan dia murung dan menderita. Dia menangis tu menjadikan dia murung dan menderita. Sebab apa? Sumber nangisnya itu bukan sebab fitrah dah. Sumber nangisnya itu adalah kerana hati dia. Maknanya ada kerana bermasalah, tak puas hati, dendam, cemburu, kecewa dan sebagainya. Kan? Sebab itu kalau menangis kerana fitrah tak ada masalah. Contoh katakan menangis kerana kerinduan, tak ada masalah. Menangis kerana kematian, mana kemanusiaan menangis tak ada masalah. Nabi SAW juga menangis ketika anaknya Ibrahim, maknanya meninggal, kecil lagi waktu tu Ibrahim meninggal. Tak ada masalah. Menangis kerana gembira, tak ada masalah. Benda-benda fitrah dan kemanusiaan tak ada masalah. Tapi menangis sebab dendam, tak puas hati, apa semua kan, menyebabkan orang makin murung. Kan? Tapi menangis kadang melegakan, tapi kadang menyemburung. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan beberapa ibadah kepada kita untuk kita kembalikan tangisan kita sebagai fitrah. Apa antaranya? Antaranya solat malam. Solat malam kalau betul-betul solat, orang solat taubat, orang refleksi diri dia boleh menangis. Tapi kalau tak menangis pun tak apa. Ada orang cakap, Ustaz, saya susah menangis, Ustaz. Saya jahat sangat ke? Tak apa, tak semestinya. Dan mana Allah jadikan beberapa ibadah untuk kita menangis kerana fitrah. Sebab menangis kerana fitrah bagus, digalakkan. Selalulah menangis. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW banyak mengatakan bahawa contoh antara orang yang akan dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang yang beribadah di waktu malam, kemudian dia menangis. Sebab apa? Dia melihat apa maknanya mengenangkan refleksi dosa-dosa dan sebagainya. Dan menangis ni ada yang betul zahir, nampaklah air mata. Ada dalam hati, kesedihan tu, menangis tu dalam hati atau maksudnya menangis maknanya sekarang fitrah tu itu maknanya digalakkan. Macam tu juga pergi Mekah. Pergi Mekah, pergi umrah dekat Kaabah, kadang-kadang ada orang mudah menangis. Sebab apa? Sebab itu kena fitrah. Teringat refleksi balik dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan suami dan sebagainya, menyebabkan subur jiwa kita tu. Yang kita tak nak adalah menangis tu kerana dendam. Menangis tu tak puas hati. Menangis tu sebab maknanya marah yang nafsu amarah ni. Jadi kalau kita menangis kerana fitrah, menangislah. Menangis keinsafan, itu menangis fitrah. Kalau menangis time beribadah siang pun boleh, tak ada masalah. Nangis dalam solat sampai sedu-sedu boleh ke Ustaz? Boleh. Bolehkah kita terlalu sedih dalam solat bila fikir kesedihan hati, fikiran masalah? Maknanya kemanusiaan, fitrah tak ada masalah. Jangan menangis kerana dendam. Jangan menangis kerana penyakit hati, menyebabkan kita akan murung. Kita akan murung. So maknanya refleksi dosa kita, itu sangat bagus. Itu fitrah sebenarnya. Saya menangis di Mekah beringat dosa, Masya Allah, itu sangat bagus, sangat bagus. Tapi ada juga orang cakap, Ustaz, saya tak menangis Ustaz, tapi saya tahu saya salah Ustaz, banyak Ustaz. Tak ada masalah. Ada orang kadang-kadang, mana itu menangis dalam hati lah tu. Ustaz, tangis mengenang dosa boleh padamkan api neraka, ya? Maknanya kerana dosa tu memadamkan api neraka, maksudnya satu analogi. Bahawa menangislah kerana fitrah itu, menangislah kerana kerana supaya supaya kita maknanya mengenang untuk memperbaiki diri.
Saya ada melahirkan dendam Ustaz. Kalau melahirkan dendam, baiki. Jangan sebab itu. Saya ada buat satu lagu kan, satu kasidah kan. Okey. Tapi belum keluar lagi kan. La tabqi li dunyaka wa la tahzan li sababiha kun sabiran li annaha ma kutiba lana. Jangan menangis kerana duniamu dan jangan bersedih kerananya. Jadilah orang yang sabar kerana semua telah ditetapkan. Maksudnya jangan nangis kerana dunia kita kan, kerana kita semua ni maknanya biar namanya kena fitrah, tak ada masalah kan. Ini bapa kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. So kita dah bincang mengenai ketawa kan, dah banyak ketawa tak ada fitrah kita, dan kita bincang menangis. Bagaimana menangis itu sebenarnya maknanya kerana fitrah, tak ada masalah. Menangis time takbir raya ini boleh ke Ustaz? Boleh, sebab sedih sebab ujian Allah COVID kali ini boleh. Itu semua adalah nangis mengingati Allah, bagus, sangat bagus. Dia menenangkan kita. Kalau teringat macam mana Ustaz, saya teringat ke arwah mak saya, dia meninggal dunia, maknanya kerinduan. Tu nangis kerinduan. Nangis kerinduan boleh, tak ada masalah. Apa lagi? Menangis juga ada satu pengubat hati, betul. Menangis akan jadi ubat hati kalau menangis kepada fitrah ataupun kemanusiaan. Jangan nangis sebab penyakit hati, dendam, tak puas hati dengan orang. Menangis sebab itu maknanya menjadi kita murung kan. Ustaz nyanyi boleh, salam boleh, terbang boleh, terjun boleh, masya-Allah. Okey. Bila lagu nak keluar, insya-Allah tak lama lagi. Saya tengah dulukan selawat. Okey, apa lagi? Astaghfirullah Kazim, sedapnya. Alhamdulillah. Qasidah Ustaz tu baiklah pula. Okey. Kadang menangis bila dengar doa orang alim, ulama, rasa sakit kat mata dan sebab itu bagus, itu fitrah tu. Mari kita refleksi kan. Ustaz kata nak buat kursus forensik online. Insya-Allah. Doa insya-Allah. Ustaz selalu sebut qasidah. Apa beza qasidah dan nasyid? Lebih kurang sama je lah. Sama je lah lebih kurang. Nak senang faham sama je lah. Gurindam jiwa. Bila solat menangis batal tak solat? Mana tak batal tak batal solat sebab itu fitrah. Kan? Menangis kerana difitnah. Kalau menangis kerana difitnah, kita ingat Allah, bantulah aku ya Allah, aku ni lemah, boleh. Tapi kalau mana kena fitnah, siap kau, jaga kau. Mana tak boleh. Itu dendam. Dendam dia akan menjadi kita murung. Kita akan murung. Seorang tu akan murung kalau dia nangiskan dendam. Menangis banyak tak ganggu hormon ke Ustaz? Maknanya ada juga kadang-kadang orang hormon telah berubah jadi tidak stabil dalaman tu, boleh juga jadi menangis tu. Tapi kita faham kenapa kita menangis. Okey, apa lagi? Menangis sebab datang sifat mazmumah. Kalau kita kenang untuk baiki dan susahnya untuk baiki. Menangis tengok movie, drama. Kalau drama tu macam yang membawa kita pada fitrah, boleh, tak ada masalah. Membawa kita pada fitrah kan. Menangis pada fitrah sangat bagus. Dia mengubat sebenarnya. Macam juga kita ketawa. Ketawa sebab kalau fitrah yang kita jaga tiga benda tu, dia mengubat jiwa kita. Menangis teringat arwah mak, tu kerinduan, boleh, tak ada masalah. Okey, ada tak kita menangis tanpa sebab? Ada. Kalau orang diuji dengan penyakit meroyan, nanti saya akan cuba bawakan lagi Anti Anissa Datin Syarifah Anissa Barabah tu. Kita boleh ni. Dia tiba-tiba menangis dalam keadaan yang nangis tu sebagai disorder lah. Tiba-tiba mood swing, dia panggil mood swing kan. Tiba-tiba gembira, tiba-tiba sedih. Tiba-tiba gembira, tiba-tiba sedih. Itu kena ubat lah. Itu macam, itu dah lain cerita lah kan. Adakah menangis itu tanda doa kita dimakbul oleh Allah SWT? Tidak semestinya. Tanda doa kita dimakbul oleh Allah SWT, terbuka satu-satu jalan keluar kan, pada doa kita itu. Ataupun kadang-kadang hati lebih tenang sebab doa adalah ibadah. Okay? Menangis bila nasihatkan anak, boleh ke? Boleh.
benda-benda itu benda fitrah, kan? Saya sejak dah jadi mak-mak ni selalu nangis tengok cerita pasal anak dengan mak-mak kekeluargaan, mesti nangis, Ustaz. Tak apa Ustaz, tak apa. Dan itulah tanda kita sudah tidak berapa muda. sebab bila orang semakin berumur, bukan tua, bukan tua. Tua ni sensitif sikit lah. Tidak muda, tidak muda dan akan lebih sensitif. Lebih mudah menangis dulu. Dulu macam kan? Tapi dah tua, sikit nangis kan. Itu sudah berumur, itu tandanya, antaranya. Okey, menangis mohon sesuatu yang diinginkan sangat. Boleh tak? Boleh. Itu doa, maknanya kita menangis mohon pada Allah, berdoa sungguh dan menjadikan kita lebih khusyuk berdoa. Ustaz, ada doa yang Ustaz selalu lazim sampai saya ada macam-macam bakat and Ustaz tak banyak takut. Itu kena kursus forensik insan. Kita boleh train. Okey. Menangis sampai anxiety sebab ada perasaan takut pada dunia sekarang. Itu kena baiki. Sebab apa? Takut pada dunia kan, kerungsingan dan sebagainya. Macam mana kan? Maknanya itu kena baiki. Baiki macam mana? Hati bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Orang lelaki majoriti susah menangis, Ustaz, kan? Maksudnya seorang lelaki ni banyak akalnya. Okey. Tak semesti juga, kan? Kalau orang lelaki yang maknanya sentiasa maknanya koreksi diri, okey. Jangan menangis macam kasih selamat sampai buta, ya. Okey. Menangis bila dengar lagu-lagu ketuhanan, menangis bila tengok drama atau movie. Itu kalau bawa pada fitrah kita, okey, tak ada masalah. Kalau teringat macam mana, Ustaz? Saya teringat selalu dekat arwah suami saya. Arwah suami saya meninggal dunia dah hampir 2 tahun dah ni. Maknanya itu fitrah. Itu fitrah. Menangis kerana kerinduan, fitrah. Itu fitrah, tak ada masalah. Dia yang masalah ni adalah menangis kerana penyakit hati. Dia punya kayu ukur dia dendam, tak puas hati yang kita nangis. Menangis jadi kita murung. Menjadi seorang tu murung, Menangis kerana fitrah dia jadi ubat hati. Itu bezakan. Kalau kita menangis sebab rungsing pasal dunia apa semua, dia akan menjadi kita lebih murung. Tapi kalau kita ya Allah, aku serah padamu ya Allah, kita akan lebih tenang lagi. Itu cara ubat untuk kita anxiety, kan. Penyerahan kita kepada Allah secara total, kan. Itu. Okey. Macam ni, menangis kerana meratapi dan tidak redha ketentuan Allah, itu bahannya kasar. Ya, kan? Sebab tu Nabi SAW melarang satu orang bila berlaku keluarga dia meninggal, dia meratapi yang sampai macam pukul-pukul badan. Orang Melayu insya-Allah tak banyak, tapi orang Melayu biasa tak banyak. Tapi orang Arab dulu, kan, itu bukan bahasa. Ustaz belajar buat kapal matematik senang kat mana? Boleh join sama? Boleh? Boleh BTM insya-Allah. Menangis tahu khabar, boleh jadi tiba-tiba. Itu fitrah tu. Bawa kepada fitrah. Okey, apa lagi? Oh, banyak dah terlepas soalan, masya-Allah, kan? Okey. Okey. Apa lagi? Dunia sekarang banyak melekakan. Semoga Ustaz terus sihat dan sampai ke ilmu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Doakan saya. Menangis sebab teringat orang lain buat jahat pada kita. Kalau sebab dendam, jangan. Maknanya, tapi kalau kita mengadu pada Allah, ya Allah, apa salah aku ya Allah? Orang buat aku macam gini. Sedihnya, kan. Tapi minta gantikan lebih baik ya Allah. Maknanya balik pada Allah tak ada masalah. Tapi sebab orang tu sampai hati kau, jagalah kau ya. Kalau kau macam gini, aku cekik-cekik kau. Mana tak boleh. Jangan. Saya selalu sedih mendengar sirah Rasulullah, tiba-tiba terbau. Boleh, tak ada masalah. Itu adalah fitrah. Meraung-raung depan jenazah tak boleh. Tak boleh, sebab itu bukan fitrah dah. Itu maksudnya kita tidak redha dan kehilangan dia itu. Okey. Berdebar-debar, takut melampau, tak tahu apa, berdebar-debar hingga menangis. Itu maknanya ada panic attack ataupun anxiety. So yang ni kena ubat. Benda-benda yang tu kena ubat. Jangan biarkan keadaan demikian. Ubat dengan tawakal kepada Allah. Saya nak kongsikan sikit, ya. Kita biasanya terjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah.
Maknanya perkataan ilah tu nak senang faham orang Melayu kita, macam kita dulu kecil-kecil, ustaz kita ke, cikgu kita ke, mak kita, ayah kita ke, ajar kita la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Kan? Tapi bila kita dah besar macam ini, kita kena tingkatkan kita punya kefahaman. Ilah ni dia bukan Tuhan semata-mata. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. So, la ilaha illallah bermaksud tiada memberi pertolongan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membantu melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang mengamankan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Sebab itu kalau hari ini, sebab tu Nabi sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu perbaharui iman kamu, refresh iman kamu dengan selalu sebut la ilaha illallah. Tapi kita masukkan hati tu. Katakan hari ini katakan seseorang tu tengah sempit rezeki kan. La ilaha illallah, la ilaha tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Oh kita ada menghadapi kerana suami, kerana isteri, kerana anak-anak, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. Tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. Tiada berjalan keluar melainkan Allah. Barulah kita baca la ilaha illallah tu tenang dan senang, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Masukkan hati tu hajat kita melalui Asmaul Husna tu. Taklah kita hanya mengambilkan bunyi tasbih. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Imam lebih baca ni. Dah lebih 100 ni, dah lebih ni. Ini mesti tasbih China ni. Marah imam pula. Sebab apa? Kita baca la ilaha illallah. Sebab apa? Menghabiskan biji tasbih. Cuba masukkan hati itu maksud la ilaha illallah tu. La ilaha illallah, tiada ilaha ni. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Kita akan jadi tenang. Sebab itu dah dalam hadis sampai Nabi sebut, siapa yang di akhir hayat dia, kan, ada ucapan la ilaha illallah, fashhadu lahu bil jannah, kamu saksikan dia ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia dah memang merujuk kehidupan, seluruh kehidupan dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maknanya sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu di akhir hayat dia akan sebut la ilaha illallah. Maknanya benda yang dia biasa sebut dalam hati dia dah tu. So maksudnya kita ajar anak-anak kita, kalau mungkin konsep 99 nama Allah tu mungkin susah dia nak faham. Kan? Jadi kita ajar tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, pengkat. Tapi setelah dia makin dewasa dan kita sendiri pun dah semakin dah umur macam-macam gini kan, mana ajarkan kefahaman mengenai apakah kalimah la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. Barulah kita akan baca la ilaha illallah tu dengan khusyuk, sebab kita faham maksud yang kita nak masukkan hati itu. Okey? So jadi maknanya orang yang anxiety, depressed dan sebagainya kan. So maksudnya masukkan la ilaha illallah dalam hati. Masukkan la ilaha illallah dalam hati. Tak semestinya baca banyak. Kita baca 3 kali sekalipun pagi ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan hati, tiada membantu melainkan Allah, tiada membantu melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada membantu melainkan Allah. 3 kali pun okey. Kan? Maknanya kita masukkan hati betul-betul bacaan la ilaha illallah tu. Kan? Ini pun kakak tuan-tuan, muslim-muslimat, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi malam ini pukul 10 malam. Malam ini saya ada tetamu khas. Malam ini saya insyaAllah akan bersama dengan DJ Pian, DJ Wak Pian daripada IKIM. So kita akan kongsi-kongsikan perkongsian dengan dia tu, insyaAllah. Okey, insyaAllah setakat ini saja dulu. Salam ceria, salam bahagia. Kita akhir dengan doa dan tasbih kafarah, kan? Jangan banyak tidur, jangan hypersomnia, tidur je. Tahulah kita puasa letih kan. At least satu hari buat 3 circle of action. Macam mana yang saya circle of action, macam mana saya kongsikan tu kan. Kemas rumah, kemas store, kemas dapur kita, kemas rumah kita, vacuum, kapet-kapet, banyak rambut, banyak apa, semua vacuum kan. Kemas. Jadi ada circle of action. At least masa-masa PKP ni, maknanya
kita membuat sesuatu untuk diri kita, rumah kita, bersihkan dan sebagainya. Jangan hypersomnia, tidur je. Hypersomnia ni lawan pada insomnia. Insomnia ni maknanya susah nak tidur. Hypersomnia ni tidur tak bangun-bangun. Okey, mudah-mudahan okey, kita akhiri dengan doa insya-Allah. Sama-sama kita aminkan dan sama-sama kita baca tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi banyak, ya Allah, seperti mana telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi yang menjadikan kami dimuliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Bantulah kami mendapat ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunuba wal khati'at ya arhamar rahimin. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jangan lupa wawarkan, follow IG Ustaz Amin, follow IG Ustaz Amin Official dan subscribe YouTube Ustaz Amin. Mudah-mudahan beri kebaikan manfaat insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Sama-sama ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jangan lupa malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.